radio. Semua ini anak-anak memberikan impact. Sebagai contoh, program seperti yang dianjurkan oleh media seperti khidmat masyarakat, khidmat sosial yang dianjurkan oleh TV3 lazimnya. Okey, masyarakat promosi, media massa boleh melakukan promosi, kempen dan segala yang berkaitan dengan peranan media untuk mengatasi sesuatu isu atau permasalahan. Baiklah anak-anak, ini anak-anak dapat lihat 5 idea 6 pihak. 5 idea 6 pihak. Anak-anak, di sini sahaja ada 30 idea untuk menjawab kebanyakan soalan. Anak-anak boleh menggunakan idea-idea ini juga untuk membantu anak-anak dalam subjek sejarah. Karena cikgu dapat lihat subjek sejarah yang pada hari ini banyak memaparkan soalan berkaitan dengan aras tinggi, aras hebat. Banyak boleh dimanfaatkan idea-idea ini. Jadi idea ini ada 30 idea anak-anak. Hebat paparan ini anak-anak, hebat paparan ini untuk membantu anak-anak. Cikgu sentiasa mendoakan kejayaan semua calon SPM di seluruh negara. Kita ucapkan terima kasih kepada pihak kolej atau pihak masa universiti dan juga pihak yang diterajui oleh Datuk S. Warren, iaitu EST Tutorial Ventures, yang sering menganjurkan program seperti ini untuk membantu anak-anak. Syahbat dan tahniah kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah anak-anak sekalian, teknik seterusnya teknik versus. Cikgu dah menyatakan tadi bahawa punca boleh versus ni lawan. Manchester United versus Liverpool sebagai contohlah. Chelsea versus Tottenham Hotspur, contohlah. Okey, punca versus langkah. Okey, cikgu dah bagi di sini, cuba anak dapat faham. Kalau punca berlakunya ini, langkah mengatasinya ini, tapi kata kuncinya sama. Kesedaran, agama, kasih sayang, peraturan, hukuman, promosi. Ini sebagai contoh anak. Dari teknik versus ini kita lawan. Mungkin anak-anak ada idea ini, tapi soalan yang keluar yang ini. Usaha atau langkah. Tetapi anak-anak ada idea tentang punca. Jangan risau anak-anak. Teknik versus boleh tolong. Boleh tolong. Kalau ini buat, ini tak payah buat. Ini tak buat, ini kena buat. Simple, mudah anak-anak untuk memahami teknik versus ini. Jadi cikgu harap kalau guru-guru yang turut bersama-sama, cikgu percaya ribuan guru bersama-sama dengan kita pada hari ini boleh menggunakan teknik ini dalam pembelajaran di kelas. Cikgu percaya anak-anak lebih memahami cara untuk menjawab kata kunci punca ataupun langkah. Baiklah anak-anak, kalau tajuk yang berkaitan dengan kepentingan atau faedah, antara perkara teknik yang boleh digunakan adalah teknik RMPP. Anak-anak pasti dapat ilmu, kepentingan atau faedah. Anak-anak pasti dapat memanfaatkan masa, dapat pengalaman yang berguna, dapat membentuk sifat yang positif. Sebagai contoh, kepentingan aktiviti kemotivasi kepada pelajar. Anak-anak dapat memperoleh ilmu pengetahuan, anak-anak dapat memanfaatkan masa dengan sebaik-baiknya, anak-anak dapat pengalaman yang berguna, pengalaman yang terbaik, anak-anak akan memperoleh atau dapat membentuk nilai-nilai yang positif dalam diri anak-anak, seperti berani, kerjasama dan keyakinan diri. Anak-anak juga boleh menggunakan teknik skop, iaitu teknik skop ni adalah skop apa anak? Skop politik, skop ekonomi dan skop sosial untuk menjawab soalan kepentingan dan faedah. Sebagai contoh, kepentingan sektor pelancongan kepada negara. Anak-anak boleh gunakan teknik ini. Tapi kalau kepentingan sektor pelancongan, di manakah idea di sini yang dapat digunakan? Barangkali tidak banyak membantu. Ini boleh membantu. Contoh kepentingan sektor pelancongan dari segi ekonomi, dapat meningkatkan ekonomi negara, dapat meningkatkan ekonomi rakyat, pendapatan rakyat, dapat mewujudkan prasarana infrastruktur yang terbaik kepada rakyat dengan kemajuan dalam bidang pelancongan. Sebagai contohnya begitu. Baiklah, jadi tindakan mana yang ada? Kalau soalan yang berkaitan dengan usaha atau kepentingan,
Anak-anak boleh menggunakan kata kunci menyemai. Dalam hal ini, contohlah usaha, pihak kerajaan perlulah menyemai apa, memupuk apa, membina apa. Sama juga dengan kepentingan. Contoh kepentingan camp motivasi kepada pelajar, dapat menyemai apa, dapat memupuk apa, dapat membina apa. Kepentingan dasar satu murid satu sukan sebagai contoh, dapat mewujudkan apa, dapat merealisasikan apa, dapat membangunkan apa. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dapat melahirkan apa, dapat membentuk apa, dapat mengupayakan apa, dapat meninggikan apa, menggembleng apa, dapat menubuhkan, menggiatkan. Dan ini teknik tindakan men ni nak. Maksudnya kata kuncinya bermula dengan imbuhan men untuk memastikan kehendak soalan yang barangkali daripada kata usaha atau kepentingan dapat kita tulis dengan lebih baik dengan teknik ini. Seterusnya anak-anak, teknik penanda wacana dan pemanfaatan kata hubung dalam tulisan karangan. Anak-anak, penanda wacana sering diajarkan di sekolah oleh guru-guru supaya digunakan dalam karangan anak-anak. Anak-anak, cikgu tak perlu huraikan lagi bagaimana kita nak menggunakan penanda wacana. Cuma lazimkan diri dalam penulisan karangan, tulis penanda wacana yang betul, yang tepat, dan kalau boleh anak-anak perbanyak penanda wacana dalam penulisan yang baik. Dan untuk memastikan ayat tersebut lebih bersifat kompleks, lebih bersifat lebih sesuai dengan tahap anak-anak, tahap SPM, perbanyak kata hubung dalam penulisan ayat, kerana dengan penggunaan kata hubung ni, ayat-ayat yang dihasilkan lebih panjang, lebih kompleks dan lebih berkualiti anak-anak. Baiklah, seterusnya peribahasa. Jangan lupa anak-anak, peribahasa seperti ini, peribahasa yang lazim digunakan. Peribahasa ini anak-anak, kalau kita tak dapat gunakan peribahasa yang jarang-jarang digunakan, anak-anak boleh menggunakan peribahasa yang selalu digunakan. Yang penting ada peribahasa. Kita jangan terlalu sangat untuk menggunakan peribahasa yang tinggi, tapi dalam sesama penggunaannya tidak tepat dengan konteks ayat tersebut. Hati-hati anak-anak. Anak-anak memang digalakkan untuk menggunakan peribahasa yang jarang-jarang digunakan, dengan syarat anak-anak tahu maksudnya dengan baik dan boleh menggunakan peribahasa tersebut dengan baiknya dalam karangan tersebut, dan pastikan sesuai berdasarkan konteks ayat yang dibina. Tetapi sekiranya anak-anak tidak dapat menggunakan peribahasa seperti itu, lazimkan diri anak-anak untuk menggunakan peribahasa yang selalu kita gunakan. Tidaklah masalah. Baiklah anak-anak, seterusnya cikgu ada sedikit ruang masa lagi. Cikgu ingin memberikan fokus soalan pilihan untuk tahun ini. InsyaAllah anak-anak, mudah-mudahan kalau keluar ke tak keluar itu bukan poinnya, itu bukan soalnya. Soalnya kita kena bersedia dengan semua tema. Cikgu menggunakan tema. Cikgu menggunakan tema pelancongan anak-anak. Antara tema pelancongan yang boleh anak-anak fokuskan ialah kepentingan sektor pelancongan. Kepentingan sektor pelancongan dan juga usaha untuk menarik kehadiran pelancong asing. Cikgu berikan di sini poin yang penting. Poin yang penting iaitu kepentingan sektor pelancongan, ini poin yang penting. Manakala usaha untuk menarik kehadiran pelancong, ini poin dia. Anak-anak boleh jadikan ini sebagai satu panduan. Cikgu tak terangkan satu persatu anak-anak, sebab hari ini kalau cikgu nak terangkan bagaimana kita nak tulis promosi dan kempen, cikgu mengarang dia, cikgu menulis ayat judul, akan mengambil banyak masa anak-anak. Okey, cikgu berikan poin-poin penting. Pertama sekali, tema pelancongan. Kalau tema pelancongan boleh dikemukakan anak, tidak mustahil kepentingan dan juga usaha ini boleh dikemukakan. Seterusnya anak-anak, tema pendidikan. Pendidikan antara tajuk yang perlu diberikan perhatian anak-anak adalah kepentingan bahasa Inggeris. Kepentingan bahasa Inggeris. Usaha pihak sekolah menyemai integrasi nasional. Usaha pihak sekolah untuk menyemai integrasi nasional. Peranan sekolah untuk membentuk kepribadian pelajar. Apakah peranan sekolah untuk membentuk kepribadian pelajar? Kepentingan sukan kepada pelajar. Cikgu letakkan sukan di bawah pendidikan, kerana sukan merupakan sebahagian daripada silibus yang ada dalam pendidikan di negara kita. Anak-anak, peranan sekolah. Pendidikan kita kaitkan dengan sekolah. Antara peranan sekolah,
seperti yang cikgu paparkan, ilmu pengetahuan, kurikulum, program atau aktiviti dan juga peranan guru untuk memastikan semua perkara ini dapat direalisasikan. Isinya di atas, tajuk yang berkemungkinan di sini anak-anak. InsyaAllah. Baiklah, untuk tema kesihatan. Antara tajuk yang sesuai pada masa ini anak-anak ialah usaha untuk mengatasi penularan wabak penyakit. Cikgu doakan anak-anak dijauhkan daripada ancaman pandemik COVID-19. Mudah-mudahan anak-anak dijauhkan daripada musibah tersebut. Cikgu doakan untuk anak-anak. Dan juga kepada guru-guru, cikgu doakan kerana guru-guru telah banyak berkorban masa, wang dan tenaga untuk membantu anak-anak. Kita doakan kesejahteraan dan kesihatan yang baik untuk guru-guru kita anak-anak. Baik, usaha untuk mengatasi penularan wabak penyakit. Peranan ibu bapa dalam pendidikan kesihatan. Ini antara anak-anak tajuk yang mungkin berkaitan. Tak semestinya untuk keluar pada tahun ini, tak semestinya untuk kita jadikan ramalan untuk tahun ini, bukan. Tajuk yang bersesuaian dengan tema kesihatan. Jadi memandangkan hari ini kita berhadapan dengan penyakit wabak pandemik ini anak-anak, wabak COVID ini tuan-tuan anak-anak, maka perlulah kita ada idea-idea tentang hal ini, isu-isu semasa. Bagi tema alam sekitar anak-anak, antara tajuk yang perlu diberi perhatian adalah punca pencemaran dan langkah untuk mengatasi. Teknik versus boleh digunakan anak-anak. Kempen, pendidikan, dasar, peraturan, hukuman, undang-undang, dokumentari. Ini yang berkaitan dengan alam sekitar. Sama ada punca ataupun langkah. Punca pun di sini, langkah pun di sini anak-anak. Jadi di sini kamu anak-anak boleh menggunakan teknik IKMK 6P itu. Individu, keluarga, masyarakat, kerajaan, sekolah, media massa. 6 pihak ini memainkan peranan untuk memastikan anak-anak ada idea, ada isi untuk ditulis sebagai isi penting nanti. Masalah sosial anak-anak. Dari dulu lagi isu masalah sosial sering berlega-lega dalam penulisan karangan. Kalau keluar tentang masalah sosial seperti dadah, rokok, gangster, ragu, lepak, ponten, buli, penderaan kanak-kanak, perlombaan haram dan sebagainya anak-anak, maka anak-anak boleh gunakan teknik IKMK lah anak-anak, sebab semuanya berada di sini. Anak-anak jangan lupa, tadi cikgu telah memberikan IKMK 6P ini anak-anak, 30 idea. 30 idea, 5, 30 idea telah cikgu paparkan tadi kepada anak-anak. Okey, kalau keluar masalah sosial, tak kisahlah masalah apapun, dia akan keluar punca ataupun langkah. Dan satu perkara lagi adalah kesan. Barangkali kesan daripada masalah sosial apa yang berlaku kepada masyarakat dan negara. Okey, tema teknologi maklumat dan komunikasi. Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi kepada murid dan usaha untuk menyemai kemahiran teknologi maklumat kepada masyarakat. Antara tajuk yang penting untuk karangan yang bertemakan teknologi maklumat dan komunikasi ini anak-anak. Baiklah, seterusnya tema media sosial. Pada hari ini anak-anak, media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi anak-anak? TikTok sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bukan hanya remaja, malah orang tua pun, orang dewasa pun sama. Jadi jelas di sini anak, tentang media sosial tidak boleh diketepikan, tidak boleh dikesampingkan anak-anak. Okey, kalau keluar media sosial, lazimnya dia akan tanya tentang kebaikan. Kalau tidak ditanya tentang kebaikan media sosial anak, dia akan bertanya tentang keburukan. Dua perkara tersebut. Itu bagaimanakah sebagai contoh, bagaimanakah ataupun apakah usaha yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk mengatasi masalah ketagihan media sosial dalam kalangan remaja sebagai contoh, ataupun apakah kebaikan media sosial sebagai contoh cikgu bagikan di sini, cikgu berikan di sini sebagai contoh. Kebaikan media sosial bukan semuanya buruk. Ada perkara yang baik, ada perkara yang buruk. Ini yang baik, yang buruk anak-anak versus sahaja, versus. Cikgu dah ajar tadi teknik versus. Untuk tema yang berkaitan dengan sastra anak-anak, usaha untuk memupuk budaya membaca karya sastra. Ini boleh dikemukakan dalam soalan domain pendidikan. Kalau kita domain kerjaya, untuk bagaimana kita nak menggalakkan anak-anak untuk menjadi seorang penulis, dalam bidang menjadikan penulisan sebagai bidang pekerjaan mereka, profession mereka, yang boleh menjanjikan satu pulangan yang baik sebagai contoh. Maka usaha untuk membentuk budaya membaca karya sastra ni anak tertakluk kepada 6 pihak ini juga. Okey anak-anak, seterusnya tajuk tentang remaja atau tema yang berkaitan dengan remaja anak.
kalau dikeluarkan atau dikemukakan soalan berkaitan remaja, terlalu amat banyak isu yang boleh diketengahkan. Antaranya yang penting itu ciri-ciri remaja berwawasan. Apakah ciri-ciri, apakah kriteria seorang remaja yang mempunyai wawasan yang tinggi dan juga berkualiti? Seterusnya, remaja pemimpin pada masa hadapan, pada masa depan anak-anak. Apakah peranan remaja ini? Apakah usaha untuk membentuk remaja sebagai pemimpin? Ini merupakan soalan-soalan yang lazim berlaku anak-anak dalam soalan penulisan. Seterusnya, tema sukan, kepentingan sukan, usaha untuk memajukan sukan negara. Ini antara tema-tema yang lazim anak-anak kita jawab. Kepentingan sukan kepada negara, kepentingan bidang sukan kepada individu, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk memajukan sukan negara, apakah usaha anak ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak terlibat dalam bidang sukan, apakah usaha daripada pihak sekolah anak-anak untuk memastikan pelajar bergiat aktif dalam bidang atau dalam lapangan sukan. Soalan-soalan begitu perlu diberikan perhatian. Baik anak-anak, seterusnya tema kekeluargaan. Pemupukan keluarga bahagia, cara membalas jasa ibu bapa. Ini merupakan satu tema yang amat penting anak-anak, iaitu bagaimana kita nak memupuk keluarga yang bahagia dan bagaimana kita nak bagaimana caranya untuk membalas jasa ibu bapa. Ini tema kekeluargaan. Baiklah anak-anak, cikgu percaya bahawa semua perkara ini harus diberi perhatian. Seterusnya tema kemasyarakatan. Tema kemasyarakatan seperti kepentingan kegiatan sukarela, membantu rumah anak-anak yatim, membantu rumah orang-orang tua, dan faedah penganjuran rumah terbuka. Tema kemasyarakatan. Apabila kita menganjurkan rumah terbuka bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina, Deepavali dan sebagainya, anak-anak, apakah faedahnya? Maka tema kemasyarakatan ini lebih menjurus kepada kepentingan dan faedah penganjuran sesuatu program ataupun aktiviti. Bagi tema ekonomi anak, cikgu melihat tema ekonomi langkah untuk menarik pelaburan asing sebagai satu aras soalan yang agak tinggi kepada anak-anak. Dan cikgu percaya bahawa anak-anak ada idea-idea untuk menarik pelaburan asing ke negara kita. Apakah langkahnya yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak yang berkenaan? Tema keusahawanan anak-anak, kepentingan program keusahawanan di sekolah. Hal ini juga amat penting yang berkaitan dengan subjek kewangan. Keusahawanan ini amat penting pada hari ini diajarkan di sekolah-sekolah anak-anak. Maka sebab itulah tajuk ini perlu juga diberi perhatian. Pembimbing rakan sebaya, kepentingan PRS, pembimbing rakan sebaya kepada murid, apakah kepentingannya, apakah faedahnya, dan tema kebudayaan dan kesenian, usaha untuk mempopularkan permainan tradisional anak-anak, apakah usahanya, apakah langkahnya, maka perlu diberikan perhatian. Tema kewangan, kepentingan pengurusan kewangan kepada murid. Apa pentingnya pengurusan kewangan kepada murid? Anak-anak perlu belajar tentang pengurusan kewangan. Sebab apa? Apa faedahnya? Apa maslahatnya? Ini yang perlu anak-anak berusaha untuk mencari idea-idea. Kenapa pengurusan kewangan ini penting kepada anak-anak? Ini merupakan antara tajuk yang perlu diberikan perhatian oleh anak-anak dalam SPM pada tahun ini. Cikgu tunjukkan semula tema kewangan, iaitu kepentingan pengurusan kewangan, usaha untuk mempopularkan permainan tradisional seperti wau, gasing, congkak dan sebagainya. Tema PRS, kepentingan PRS, kepentingan program keusahawanan, langkah untuk menarik pelaburan asing, kepentingan kegiatan sukarela, faedah penganjuran rumah terbuka, pemupukan keluarga bahagia, cara untuk membalas jasa ibu bapa. Kadang-kadang soalan yang agak mudah seperti ini pun tidak dapat dijawab dengan baiknya oleh anak-anak. Kenapa anak-anak? Cuba anak-anak fikirkan. Mungkin dari segi idea yang tidak cantik, huraian yang tidak mantap, contoh yang tidak diberikan, penggunaan bahasa yang salah, banyak kesalahan tata bahasa. Maka perkara itu perlu diberikan perhatian. Sukan, usaha untuk memajukan sukan, kepentingan sukan, remaja berwawasan, remaja sebagai pemimpin pada masa hadapan, usaha untuk memupuk budaya membaca yang berkaitan dengan sastra,
media sosial. Ini tajuk-tajuk yang yang sangat sesuai pada masa ini, pada masa sekarang anak-anak, iaitu kebaikan dan juga keburukan media sosial. Gadget-gadget seperti telefon bimbit, keburukannya, kebaikannya, hal itu perlu ada dalam kotak pemikiran anak-anak sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM ini. ICT, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, TMK, apakah kepentingannya kepada murid? Apakah usaha untuk menyemai kemahiran TMK ini kepada pelajar? Yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah, ibu bapa, kerajaan dan sebagainya. Masalah sosial ini terlalu kerap soalan masalah sosial yang dikemukakan, kebejatan sosial ini. Jelas dia akan bertanya tentang punca, langkah dan juga kesan masalah sosial kepada masyarakat. Alam sekitar, punca pencemaran, langkah mengatasi, kesihatan, wabak penyakit seperti pandemik sekarang, peranan ibu bapa dalam pendidikan kesihatan kepada anak-anak, pendidikan, tema pendidikan, peranan pihak sekolah untuk membentuk kepribadian pelajar, kepentingan bahasa Inggeris. Tadi soalan yang diberikan sebagai contoh oleh lembaga peperiksaan adalah kepentingan subjek sejarah. Tak mustahil dia kemukakan soalan tentang bahasa Inggeris, tak mustahil. Kita hanya merancang, barangkali boleh dikemukakan, kita tidak tahu. Kita tunggulah soalan yang sebenar nanti anak-anak. Okey, seterusnya tema pelancongan, kepentingan sektor pelancongan, usaha untuk menarik kehadiran pelancong dan sebagainya. Ini merupakan tema-tema yang cikgu percaya belum dititik beratkan oleh anak-anak. Banyak lagi tema anak-anak. Kalau ikut buku teks tu banyak tema yang boleh kita bincangkan. Tapi macam semangat kejiranan, macam perpaduan kaum, itu semua soalan yang cikgu rasa selalu sangatlah anak-anak dihadapkan dengan tajuk perpaduan kaum, kepentingan semangat kejiranan. Perkara itu dah sering anak-anak jawab. Dah seringlah anak-anak hadap soalan seperti itu. Jadi cikgu percaya anak-anak dah cukup mantap tentang pengisian tentang tajuk-tajuk tersebut. Baiklah anak-anak, cikgu rasa ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan dengan kamu pada pagi ini. Sebenarnya cikgu ingin bercakap lagi. Kalau diberikan masa kepada cikgu 2 jam lagi pun cikgu memang boleh bercakap. Cikgu boleh bercakap non-stop tanpa henti anak-anak selama 5 jam, tak ada masalah. Kamu tengok dah 1 jam dah anak-anak cikgu bersiaran dengan kamu. Seteguk air pun cikgu tak minum. Anak-anak bukan kerana tak nak minum, air pun ada di depan cikgu. Tapi cikgu cikgu begitu teruja untuk berjumpa dengan anak-anak dalam program pada hari ini. Cikgu sangat teruja. Cikgu sangat berterima kasih kepada pihak penganjur yang setiap tahun mengundang cikgu sebagai salah seorang guru pembimbing kepada anak-anak dalam program yang boleh dikatakan program dalam talian seminar SPM dalam talian boleh dikatakan terbesar di Malaysia sejak tahun lepas dan diteruskan lagi pada tahun ini oleh pihak EST Tutorial Ventures yang diterajui oleh Dato' S. Warren dan juga pihak Masa University dan juga kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka selaku pihak yang berkolaboratif untuk merealisasikan program pada hari ini anak-anak. Baiklah, daripada Cikgu Azhar, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak guru-guru, khususnya guru-guru bahasa Melayu yang hebat, yang mantap, yang cikgu amat kenali, yang barangkali guru-guru pun barangkali mengenali cikgu. Terima kasih guru-guru atas segala sokongan dalam semua program yang dianjurkan. Dan yang terakhir sekali, terima kasih cikgu pasti yang tidak terhingga setinggi-tinggi penghargaan cikgu kepada calon-calon SPM pada tahun ini. Okey, calon-calon yang hebat, calon-calon yang mantap, calon-calon yang padu, calon-calon yang jitu. Akhir kata daripada cikgu anak-anak, selamat maju jaya, selamat menempuh peperiksaan SPM, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan kamu baik-baik. Okey, dan cikgu, akhir sekali, cikgu sentiasa mendoakan kejayaan kamu dalam semua perkara yang kamu lalui dan cikgu doakan kecemerlangan kamu dalam SPM pada tahun 2021 ini. Anak-anak, jawablah dengan tenang, jawablah dengan berhati-hati, jawablah dengan bersungguh-sungguh. Cikgu percaya orang yang berusaha
pasti akan berjaya. Orang yang berusaha dengan gigihnya pasti tidak akan kecewa. Anak-anak, masa masih ada anak-anak untuk anak-anak terus mengulang kaji, terus menelaah pelajaran, terus menakul ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru. Anak-anak, kita akan berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Sekali lagi cikgu ucapkan ribuan terima kasih dan salam hormat kepada semua. Cikgu mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Cikgu mohon maaf kepada semua pihak. Baiklah, anak-anak yang cikgu hormati, guru-guru yang cikgu kasihi, kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.